KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Dah ambil vaksin dah? Cantik. Kalau belum ambil vaksin lagi, cepat-cepat daftarkan diri anda. Okey. Baik, hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar adalah sains dan guru yang akan mengajar kita semua ni, dia memang macam ni lah. Memang macam ni lah. Dia pakai baju pun warna sama dengan saya. Nak tahu siapakah guru yang saya maksudkan itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Pengalaman mengajar sebanyak 15 tahun. Ini dah Cikgu Rosam kita. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Ya, nampak baju kita. Macam berjanji. Okey, Cikgu, apa-apa pun kan sebelum kita nak tahulah apa menariknya mengenai mata pelajaran sains ini dan kita nak tahu siapa pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga apa, Cikgu? Jaga jarak. 1 meter terbaik, Cikgu. Okey, kita ke sini dulu untuk lakukan sanitasi, boleh, Cikgu? Boleh. Mari kita, Cikgu. Okey, silakan, Cikgu. Ya. Boleh. Okey. Bling-bling jam Cikgu. Cikgu lagi mana tu, Cikgu? Oh, Cikgu pergi ke situ ke? Sinilah, jaga jarak. Baik, Cikgu. Kita pun dah lakukan sanitasi, Cikgu. Okey, Dan sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, kita nak tahu. Kita nak tahu pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Mereka ini semuanya satu kelas, satu sekolah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Presin 11-1. Assalamualaikum. Apa khabar? Tak jawab salam pun berdosa. Waalaikumsalam. Okey, ini diorang ni satu kelas kan, Cikgu? Ya. Satu kelas yang sama. Kita nak mulakan dulu daripada siapa ni? Yang abang yang ke atas yang belah kiri tu, Cikgu. Ya. Bagi tahu nama anda dan juga cita-cita anda. Sebab katanya awak nak jadi juruterbang. Betul ke? Betul. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idil bin Toar dan saya ingin menjadi seorang juruterbang pada masa depan. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya siapa nama pelajar tu? Katanya Elisa, Cikgu Ya, Elisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Elisa Petra Faizal. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang usahawan. Okey, terbaik Elisa. Seterusnya, ini dah kata yang 4 kali Google Meet bersama dengan cikgu ni. Tasha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Natasha binti Hamzah. Ya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Itu dia, terbaiklah Tasha. Cikgu, saya tak tahu anak murid cikgu ni penyanyi, cikgu. Ni ke Sufian Suhaimi ya? Iras-iras je. Iras-iras je. Siapa nama dia tu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Mansyah Zuhdi bin Hisham Zuhdi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang akaunten. Akaunten juga, terbaik. Okey, seterusnya pelajar yang belakang dia ada warna oranye tu, cikgu. Alia. Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ada Zafirah binti Ahmad Suhaimi. Cita-cita saya menjadi seorang cikgu. Okey, terbaik Alia. Dan terakhir sekali, siapa nama dia? Nama saya Muhammad Irsyadul Qayyim bin Amirul Bahari. Cita-cita saya ingin menjadi arkitek. Arkitek, terbaik Qayyim. Okey, ini dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada hari ini, cikgu kan? Untuk belajar bagi mata pelajaran sains, cikgu. Okey, tapi sebelum itu saya nak tanya kepada Tasha lah, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Susah ke senang?
Tasha? Hai. Seperti yang kita semua tahu, subjek sains ni merupakan subjek yang penting untuk kita pelajari. Baik. Kerana subjek ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Betul. Khususnya dalam topik yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan perubatan dan kesihatan. Oleh itu, dalam topik ini kita akan dapat mengetahui jenis-jenis ubatan yang harus kita gunakan bersesuaian dengan penyakit yang kita hidapi. Sudah pastinya menyeronokkan. Terima kasih. Itu dia, memang patutlah dia jadi peguam cikgu kan. Seterusnya ini Masya Al, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini Masya Al? Mata pelajaran sains adalah sangat penting dalam kehidupan kita kerana ia boleh digunakan dalam Kehidupan seharian? Kehidupan seharian dan boleh diamalkan setiap hari. Itu dia daripada Masya Al. Dan terakhir sekali Elisa, pandangan awak tentang mata pelajaran ini. Yang lain semua cakap senang cikgu kan. Semua boleh orang kata berkait rapat dengan kita punya kehidupan seharian. Pandangan awak Elisa, macam mana pula? Pada pendapat saya, pembelajaran sains ini merupakan satu proses mengenali fenomena harian dan merupakan cabang ilmu yang sangat diperlukan lebih-lebih lagi dalam bidang perubatan. Dengan adanya kemajuan sains dan teknologi boleh mengesan dan mencegah penyakit pada peringkat awal dan membolehkan pakar-pakar menghasilkan ubat yang lebih berkesan untuk menyembuhkan pelbagai penyakit. Contohnya macam pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada masa ini. Cikgu, laju dia cakap cikgu. Saya tak dapat apa yang dia cakap cikgu. Laju sangat. Itu dia pandangan daripada Elisa. Terima kasih Elisa, Tasha dan juga Masya Al. Cikgu sendiri pula, apa pandangan cikgu mengenai mata pelajaran sains yang hari ini yang kita nak belajar dan juga objektif di sebaliknya cikgu? Okey, kalau untuk hari ini kita akan tengok berkaitan dengan apa itu bahan antioksidan dan semua yang kita nak belajar hari ini ni perlu sangat diketahui supaya kita tahu untuk beradaptasi dengan keadaan. Macam kita sakit, bukan hanya semata-mata perubatan moden sahaja, kita ada perubatan tradisional, kita ada perubatan komplementari. Kalau nak tahu selanjutnya, tunggu sampai ke habis siaran. Wah, dah macam host dah cikgu. Okey kan, cikgu ada cakap tadi kalau nak tahu apa yang menariknya, kita nak belajar sekejap lagi. Tunggu selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Saya rasa kita tak perlu nak cakap banyak lagi cikgu kan. Pelajar-pelajar pun dah tak sabar-sabar ni, murid-murid kita ni. Jadi jom kita mulakan mata pelajaran kita, Sains bersama dengan Cikgu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okay, terima kasih saudara Akmal. Okay, Sama-sama. kita mulakan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan, yang merangkumi 10.1 perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Dan 10.2 radikal bebas, 10.3 bahan antioksidan dan 10.4 produk kesihatan. Okey, dan untuk 10.1 yang pertama, perubatan tradisional. Apa itu perubatan tradisional? Okey, kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus mahupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Dan setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional yang tersendiri. Okey, dan ciri-ciri rawatan perubatan tradisional yang pertama, rawatan mesti menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan ataupun haiwan. Yang kedua, keberkesanan rawatan ni agak lebih perlahan dan memakan masa. Dan ketiga ciri, diwarisi diamalkan turun-temurun. Seterusnya, pembuktian keberkesanan secara pengalaman dan juga kos rawatan yang rendah. Ini adalah untuk perubatan tradisional. Seterusnya kita tengok perubatan moden. Untuk perubatan moden, saya boleh minta Tasha tak untuk terangkan apa itu perubatan moden? Silakan Tasha. Boleh cikgu. Ya. Okey. Perubatan moden merujuk kepada campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan, dan bioperubatan melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan.
Terdapat 5 ciri perubatan moden. Yang pertama, rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Yang kedua, menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Yang ketiga, rawatannya adalah lebih berkesan dan lebih cepat. Yang keempat, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Dan akhir sekali, kos rawatan yang mahal. Terima kasih. Terima kasih Tasha. Itu adalah untuk perubatan moden, Akmal. Kita tengok pula berkenaan dengan perubatan komplementari. Okey, yang ni kita minta Idin, tolong terangkan perubatan komplementari. Silakan Idin. Boleh cikgu. Perubatan komplementari merujuk kepada pelbagai kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Kaedah ini merangkumi dua bahagian utama iaitu produk semula jadi, senaman badan dan minda. Kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat sesuatu penyakit seperti rawatan kanser. Ciri-ciri perubatan ada 3 iaitu pertama, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Kedua, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik dadah dan baik sintetik kimia. Dan terakhir, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Okey, terima kasih Idin. Jadi telah diterangkan oleh Tasha berkenaan perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Okey, jadi semua murid sebelah satu, murid-murid di rumah perlu tahu setiap ciri untuk 3 jenis perubatan tadi. Dan kita ada soalan contoh untuk soalan berdasarkan 3 jenis perubatan. Okey, rajah berikut menunjukkan 2 jenis ubat. Untuk soalan A ni, kalau saya minta Alia, boleh Alia? Boleh cikgu. Okey, teruskan. Okey, untuk soalan A, nyatakan jenis perubatan bagi ubat P dan Q. Jenis perubatan bagi ubat P adalah perubatan tradisional, manakala bagi Q pula adalah perubatan moden. Okey, betul ya. Sebab daripada rajah telah diberi P dan Q dan nyatakan jenis perubatan berdasarkan rajah tu, berdasarkan ubat P dan Q. Okey, untuk B pula, siapa yang boleh tolong saya untuk jawab B? Itu Sufian. Sufian Suhaimi. Okey, Masya Allah. Okey, soalan B nyatakan satu perbezaan antara kedua-dua jenis perubatan tersebut. Dalam perubatan tradisional, pesakit dirawat dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Manakala dalam perubatan moden, pesakit dirawat dengan menggunakan ubat-ubat sintetik. Okey, tepat. Tahniah, Masya Allah. Tak sia-sia saudara Akmal kita panggil Sufian Suhaimi. Kejap lagi kita minta dia belanja satu lagu, cikgu. Okey, untuk C pula, nyatakan 2 ciri bagi kedua-dua jenis perubatan yang dinyatakan di 1A. Siapa yang boleh tolong jawab untuk C? Saya cikgu. Okey, teruskan Elisa. Elisa. Silakan Elisa. Untuk soalan C, nyatakan 2 ciri bagi kedua-dua jenis perubatan di 1A. Jadi jenis perubatan di P, kos yang rendah dan diamalkan serta diwarisi secara turun-temurun. Manakala jenis perubatan bagi Q, kos rawatan yang mahal dan rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Okey, betul. Dah tepat jawapan sebab dinyatakan 2 ciri untuk setiap jenis perubatan. Dan yang terakhir, saya minta Irsyadul lah bacakan soalan dan juga jawapan untuk D. Ya. Boleh cikgu. D nyatakan jenis perubatan yang kaedahnya merangkumi kedua-dua jenis perubatan di 1A. Jawapannya, perubatan komplementari. Okey, betul. Perubatan komplementari. Perlu diingat ya, ejaan mestilah tepat. Dan sekarang kita nak tengok pula ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional. Okey, untuk bahagian ubatan dalam perubatan tradisional kita ada 5 jenis. Okey, kita minta Irsyadul baliklah sebab dia macam dah ni je. Qayyim. Irsyadul Qayyim. Ya, Irsyadul Qayyim. Okey. Irsyadul. Okey. Ubat yang diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Nombor 1, aloe vera, iaitu anjuran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit
akibat selaran matahari atau terkena benda panas. Yes. Okey. Itu dia. Nombor 2, ginseng, iaitu herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Yap. Nombor 3, halia, iaitu melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Okey, terima kasih Syadul. Terangkan ada 3 tadi contoh Ya. ubat-ubatan, aloe vera ataupun lidah buaya. Kita ada ginseng, halia dan seterusnya kita ada 2 lagi. Siapa yang boleh tolong? Aha. Masih ni cikgu. Okey, Masya Ya. Allah. Silakan. Okey, seterusnya pokok bunga raya. Daun pokok bunga raya dapat melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Okey. Seterusnya, quinina. Quinina ialah kulit pokok cinchona spesies yang digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Yeah. Okey, terima kasih Masya Allah. Jadi, murid-murid di rumah juga perlu tahu 5 jenis ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional. Okey, seterusnya Akmal, kita tengok ubat-ubatan pula yang digunakan dalam perubatan moden. Okey, ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas dan disediakan dalam pelbagai bentuk. Contohnya pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan. Okey, seterusnya saya nak minta murid saya terangkan tentang analgesik dan juga antibiotik. Siapa yang boleh? Alia boleh? Tu ya, dia angkat Boleh. tangan. Okey, Alia. Okey, silakan Alia. Okey, bagi analgesik, ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol dan kodaina. Seterusnya antibiotik. Ubat ini berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan berjangkit dan dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Ubat ini juga perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Contoh antibiotik adalah seperti penisilin dan streptomycin. Okey, terima kasih Alia tentang analgesik dan antibiotik. Alright. Dan seterusnya kita nak tengok ubat yang ketiga dalam perubatan moden. Siapa pula yang boleh terangkan tentang jenis yang ketiga ni? Cikgu, saya nak boleh? Boleh Tasha, boleh. Okey, saya akan meneruskan jenis ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan moden iaitu psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Ubat ini boleh dikelaskan kepada 3 jenis iaitu stimulan, antidepresan dan antipsikotik. Stimulan merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh amfetamina. Antidepresan pula berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Contohnya imipramine dan amitriptyline. Dan yang ketiga antipsikotik, ubat penenang. Contohnya tranquilizer, barbiturate, dozapin dan haloperidol. Terima kasih. Okey, terima kasih Tasha. Belit-belit tu. Tapi yang ni lah perlu diketahui oleh semua murid tentang ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan moden. Okey, seterusnya kita tengok dalam perubatan komplementari. Kita ada akupunktur, kita ada kiropraktik antaranya. Apa yang dimaksudkan dengan perubatan komplementari ni? Dia tidak hanya memfokuskan usaha merawat penyakit saja, tapi kita nak pastikan pesakit tu sihat secara holistik, secara menyeluruh dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Dan biasanya kita tengok untuk akupunktur ni, jarum steril tu dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit. Okey, kita ada kiropraktik yang tidak gunakan ubat, sebaliknya kita gunakan kemahiran ahli kiropraktor untuk betulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Dan seterusnya kita ada urutan tradisional. Urutan tradisional ialah urut ni kaedah untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk. Ini adalah jenis-jenis ubat yang digunakan dalam perubatan komplementari. Okey, jadi semua yang dinyatakan tadi, semua murid perlu tahu dan perlu dapat kenapasi supaya soalan yang dikeluarkan berdasarkan
tiga jenis perubatan tadi dapat dijawab dengan tepat. Ya, okey, insya-Allah. Dan kita tengok ada lagi homeopati dan kita ada terapi herba untuk perubatan komplementari. Contoh homeopati ni ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang dimaklumkan oleh pesakit itu sendiri. Contohnya demam, batuk. Okey, dan terapi herba pula kita gunakan tumbuhan ataupun bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Dan penggunaan herba ni lebih diyakini. Kerana apa? Kerana orang ramai tahu sumber semulajadi itu tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey, dan kita tengok daripada jadual yang dinyatakan ada ciri antara ubatan buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Maknanya dua jenis ni ada perbezaan. Apa bezanya? Jadi kita kena tahulah ubat buatan manusia dihasilkan di makmal, dikomersialkan secara besar-besaran. Berbeza dengan ubatan sumber semula jadi, dihasilkan daripada tumbuhan, daripada haiwan. Dan kita tahu macam ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan ataupun berhenti apabila telah sembuh. Kalau untuk ubatan daripada sumber semula jadi, perlu diambil, diamalkan secara berterusan untuk jangka masa yang lebih lama. Dan kita nampak kalau daripada dua perbezaan ni, ubat buatan manusia dia berisiko mendapat kesan sampingan. Kalau kita guna ubat tu tanpa nasihat daripada doktor ataupun pesakit tu tidak mengambil ubat mengikut dos yang betul. Dan kalau untuk ubat daripada sumber semula jadi, berisiko dapat kesan sampingan sama juga. Maknanya digunakan tanpa nasihat daripada doktor, pesakit tidak ikut dos yang betul. Jadi kena bila nak makan ubat tu kita kena betul-betul tahulah kan kandungan ubat, dos yang betul. Dan kita ada soalan contoh untuk bahagian dua jenis ubat moden ni. Saya minta siapa yang boleh? Okey, Masya Al lagi. Okey, terangkan Masya Al untuk A. Okey, untuk soalan pertama, kenal pasti jenis ubat di atas. Paracetamol adalah analgesik, manakala penicillin adalah antibiotik. Okey, dan B, nyatakan fungsi. Alang-alang. Fungsi paracetamol adalah untuk melegakan kesakitan, manakala penicillin adalah untuk menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Okey, terima kasih Masya Allah. Betul tu. Jadi untuk C pula, bagaimana penicillin dihasilkan? Saya nak minta Idin. Okey, Idin dah angkat tangan. Okey, teruskan Idin. Toleransi bagaimanakah penicillin dihasilkan? Penicillin dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungis atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Okey, maknanya yang boleh melawan penyakit. Okey, D, kesan sampingan kalau berlaku untuk produk paracetamol dan juga penicillin. Untuk D. Okey, Isyadul. Nyatakan kesan sampingan yang mungkin berlaku untuk produk paracetamol dan penicillin. Jawapannya, kesan sampingan yang berlaku pada produk paracetamol ialah kemerahan pada kulit dan sesak nafas. Manakala kesan sampingan pada produk penicillin pula ialah tumpuk putih di dalam mulut atau pada lidah, sirik-birik dan sakit kepala. Okey, dan soalan terakhir, soalan contoh, nyatakan dua cara untuk mengurangkan risiko kesan sampingan. Kita minta Tasha. Boleh Tasha? Boleh cikgu. Okey, teruskan untuk E. Okey, nyatakan dua cara untuk mengurangkan kesan sampingan. Yang pertama, kita kena mengambil semua ubat seperti yang dipreskripsikan oleh doktor. Dan yang kedua, kita perlu mengelakkan daripada mengambil ubat orang lain. Ya, betul. Sebab kalau bukan ubat yang telah dikhaskan untuk kita, mungkin tidak sesuai dan boleh menyebabkan kesan sampingan. Ya, okey, dan kita ada soalan contoh untuk perubatan komplementari. Okey, daripada sini kita nampak rajah yang diberikan, ada contoh jarum-jarum diletakkan, dimasukkan ke dalam titik-titik badan manusia. Okey, A. Siapa yang boleh jawab untuk A? Ya. Okey, Elisa. Untuk A?
Untuk soalan A, namakan jenis rawatan yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Jenis rawatan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah akupuntur. Okey, B, apakah tujuan jenis rawatan ini? Untuk soalan B, apakah tujuan jenis rawatan ini? Tujuan jenis rawatan ini untuk merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Okey, dan kita pun ada kelemahan. Apa kelemahan untuk rawatan akupuntur? Siapa nak jawab yang ni? Okey, Alia pula, kita bagi peluang ke Alia. Apa kelemahan untuk akupuntur? C nyatakan satu kelemahan jenis rawatan ini. Satu kelemahan jenis rawatan ini ialah jangkitan mikroorganisma boleh berlaku jika jarum yang tidak steril digunakan. Okey, betul tu. Terima kasih. Dan untuk D pula, situasi D, dah semua tadi, Elisa, Alia, kita ambil juga Puteri lah. Tasha, teruskan D, Tasha. Baik cikgu. Okey. Seorang wanita mengalami sakit badan dan demam, beliau tidak mahu mendapatkan rawatan secara perubatan moden bagi merawat masalah kesihatannya itu. Yang pertama, cadangkan satu kaedah rawatan bagi mengatasi masalah tersebut. Wanita itu boleh menggunakan ubat-ubatan homeopati ataupun terapi herba. Yang kedua, apakah kebaikan kaedah rawatan yang dicadangkan di satu Ubat-ubatan homeopati dapat menguatkan sistem keimunan badan dan herba tidak mempunyai kesan sampingan yang boleh membahayakan kesihatan. Okey, bagus. Pandai semua. Itu dia. Kita dah pun dah tengok cikgu kan, apa antaranya perbezaan di antara perubatan tradisional, moden dan juga komplementari cikgu. Dan bukan itu sahaja, cikgu pada sentuh mengenai jenis-jenis ubat tradisional, moden dan komplementari dan soalan-soalan contoh tadi. Apa? Tak cukup? Selepas ini kita akan sambung balik cikgu. Dan sekarang ini kita nak berhenti rehat. Anda semua jangan ke mana? Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Rosam kita. Cikgu, saya ada satu soalan lah cikgu. Apa? Saya nak tahu sangat apa itu radikal bebas tu cikgu. Okey, jangan risau. Okey, sama-sama kita akan belajar tentang 10.2 radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Okey, radikal bebas ni adalah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul yang lain. Jadi ada kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia. Untuk proses pengoksidaan tindak balas kimia berlaku bila suatu bahan tindak balas mengalami kehilangan elektron dan proses ni boleh berlaku secara semula jadi di dalam badan untuk hasilkan radikal bebas. Okey, kita tengok apa itu radikal bebas? Okey, kita minta tadi nampak mulut kan duduk. Masya Allah. Tolong terangkan apa itu radikal bebas? Radikal bebas akan merosakkan struktur DNA kita dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Seterusnya, radikal bebas akan menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Ia juga akan merosakkan buah pinggang, hati dan peparu. Selain itu, radikal bebas adalah penyebab kepada penyakit seperti kardiovaskular dan ketidaksuburan. Hal ini membentuk bahan karsinogen yang mungkin menyebabkan mutasi dan kanser. Okey, terima kasih Masya Allah. Ini adalah apa yang menerangkan tentang radikal bebas itu. Okey, dan kita tahu radikal bebas ni boleh diperoleh badan daripada faktor dalaman dan juga faktor luaran. Kalau faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas di dalam badan daripada metabolisme badan itu sendiri dan juga keradangan. Dan untuk faktor luaran, kita ada pencemaran udara, sisa toksik, asap rokok, sinaran mengion dan sinar ultra ungu yang boleh menyebabkan kerosakan DNA. Dan kita ada soalan contoh untuk 10.2 radikal bebas ni. Okey, dan diberi rajah berkenaan dengan radikal bebas yang di mana tadi kita nyatakan akan ada kehilangan satu elektron. Kehilangan satu elektron dalam atom. Dan A untuk
soalan ni saya minta Alia. Boleh Alia? A? Boleh. Okey, cuba jawab untuk A. Untuk A, apakah yang dimaksudkan dengan radikal bebas? Radikal bebas ialah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey, dan bagaimana radikal bebas terbentuk? Macam mana radikal bebas tu boleh terbentuk? Kita siapa? minta Koim boleh jawab, Koim. Siapa nak Irsyadul jawab Koim untuk boleh B tu? jawab soalan ni. Bagaimana radikal bebas terbentuk? Atau ada sesiapa yang boleh jawab? Saya boleh tolong, Cik. Siapa tu? Siapa tu? Siapa? Tasha. Ya, Tasha. Tasha. Ya, Tasha. Okey, radikal bebas terbentuk melalui proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi di dalam badan. Okey, bagus. Terima kasih Tasha. Dan Okey. untuk C, apa proses radikal bebas yang merosakkan sel badan dan juga nyatakan kesan untuk proses di C1 yang awak nyatakan tadi. Siapa yang ni untuk C? Okey, Okey, Koim. Isyadul. Isyadul. Okey, silakan. Okey. 1C jawapannya ialah proses pengoksidaan. Okey. Kesan proses pengoksidaan menyebabkan sel tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan pelbagai penyakit dan gangguan perubatan. Okey, terima kasih Isyadul. Dan kita ada D, berikan 2 faktor luaran bagi pembentukan radikal bebas. Okey, siapa yang boleh bagi 2 faktor luaran? Ingat kita ada 2 tadi kan? Okey, Idin. 2 faktor luaran ialah pertama sinar ultra ungu dan pencemaran udara. Okey, maknanya itu adalah faktor luaran yang boleh menyebabkan pembentukan radikal bebas. Dan nyatakan 2 penyakit yang berpunca daripada radikal bebas. Siapa pula? Cuba jawab untuk E, 2 penyakit. Okey, sama lagi. Idin lagi. Idin. Sambung teruslah. Idin, Okey, habiskan apa? sampai habis. Apa? 2 penyakit ialah penyakit kardiovaskular dan kanser. Okey, penyakit kardiovaskular dan juga penyakit kanser. Okey, apa kena pasti bahan kimia yang boleh mencegah radikal bebas. Siapa nak jawab untuk yang ni? Adakah Idin juga? Saya nak cuba cikgu. Okey, cuba Elisa. Elisa, silakan. Untuk soalan F, kenal pasti bahan kimia yang boleh mencegah radikal bebas, bahan antioksidan. Bahan antioksidan. Okey. Oksidan. Betul. Tahniah semua. Itu lepas soalan tadi, bahan antioksidan, maknanya kita nak tahu apa itu bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Jadi kita nak tengok ni kenapa badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Namun bila usia meningkat, keupayaan ini semakin berkurang. Jadi untuk tambah bahan antioksidan dalam badan, kita boleh dapatkan melalui makanan. Jadi kita boleh tengok untuk bahan antioksidan yang ada dalam makanan, kita ada beta karotina yang ada dekat mana? Yang ada dalam lobak, yang ada dalam mangga, dalam ubi keledek. Dan kita ada lutein. Lutein dikaitkan dengan mata yang sihat. Kita dapat daripada bayam, brokoli, dan juga kubis. Dan kita ada likopena. Likopena antioksidan yang kita boleh jumpa dalam buah-buahan, contohnya betik, jambu batu, tembikai, tomato. Ini semua adalah bahan antioksidan. Dan kita ada vitamin C dan vitamin E. Ini semua adalah bahan antioksidan yang kita tahu penting kita perlu dapat daripada makan makanan. Jadi siapa yang tak makan sayur, cubalah untuk makan sayur, makan buah-buahan. Okey, dan kita ada soalan contoh. Bagaimanakah bahan antioksidan bertindak terhadap radikal bebas? Jadi bahan antioksidan ni kena nyatakan apa yang dimaksudkan dengan bahan antioksidan dan apa sebab, kan? Jadi bahan antioksidan sebatian kimia boleh diperoleh dari sintesis kimia ataupun tumbuhan semula jadi. Dan bila bahan antioksidan ni bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian akan yang lebih stabil akan terhasil dan seterusnya boleh menghentikan
proses pengoksidaan. Okey, dan kita ada eksperimen untuk soalan macam ni. Soalan eksperimen ni kalau di sekolah kita boleh buat bila kita bersemuka nanti. InsyaAllah. Dan soalan ni berkaitan dengan mengkaji kesan jenis larutan yang berbeza terhadap pengoksidaan buah apple. Jadi buah apple ni kita hiris, kita letak dalam larutan yang berbeza. Kita letak dalam larutan gula, kita ada dalam jus limau, larutan natrium bikarbonat dan kita ada larutan garam biasa. Dan bila Akmal tahu bila kita beli apple, kita potong, apa jadi pada apple tu kalau kita dedahkan pada Dia jadi lebam, cikgu. warna perang kan? Sebab apa? Berlakunya pengoksidaan. Okey, itu jadi kita nak tengok contoh dalam eksperimen. Dan seterusnya kita tengok produk kesihatan. Lepas kita dah tengok semua tadi bahan antioksidan, macam mana makanan yang kita makan peroleh bahan antioksidan, kita tengok produk kesihatan. Kini semakin banyak produk kesihatan dihasilkan, dijual di pasaran. Namun adakah semua produk itu baik untuk kesihatan dan dapat menyembuhkan penyakit? Okey, jadi kita perlu tahu apa kandungan yang terdapat di dalam produk kesihatan. Dan soalan contoh untuk produk kesihatan. Apakah yang dikatakan sebagai bahan aktif dalam produk kesihatan? Okey, siapa yang kat sini saya nak minta siapa untuk bahan aktif? Terangkan sikit untuk produk kesihatan. Saya cikgu. Okey, Elisa. Terangkan sikit apa itu bahan aktif? Bahan aktif ialah komponen tertentu dalam sesuatu produk yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Semua produk kesihatan sama dalam bentuk pil, serbuk atau lotion mengandungi bahan aktif yang memainkan peranan dalam memberikan kesan kepada pengguna produk. Okey, terima kasih Elisa. Jadi bila kita beli produk kesihatan, di belakang di bahagian kandungan akan ada bahan aktif. Kita boleh tengok dekat situ yang mana bahan aktif ni penting memainkan peranan beri kesan kepada pengguna produk kesihatan tersebut. Dan penggunaan produk kesihatan ni yang terdapat dalam pasaran, kita tengok semakin banyak permintaan terhadap produk kesihatan, semakin tinggi. Jadi kenapa berlakunya hal ini? Okey, kita bila minta siapa? Isyadul. Terangkan sikit kenapa permintaan terhadap produk kesihatan ni semakin tinggi. Okey. Kadang-kala produk kesihatan seperti suplemen diambil untuk memulihkan penyakit dan mengekalkan kesihatan kita. Okey. Seterusnya, produk kesihatan yang besaran yang normal dan meningkatkan daya pencegahan penyakit. Contohnya, pengambilan multivitamin dapat meningkatkan proses pembesaran kanak-kanak. Okey. Akhir sekali, gaya hidup masyarakat kini yang sibuk bekerja dan tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang menyebabkan produk kesihatan menjadi keperluan demi menjamin kesihatan. Contohnya, pengambilan pil-pil vitamin menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan yang tidak seimbang. Namun, orang ramai perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk kesihatan yang sesuai. Oleh itu, kita perlulah mendapatkan nasihat daripada doktor perubatan dan sentiasa menyemak label terlebih dahulu sebelum membeli atau menggunakan sebarang produk kesihatan untuk mengelakkan kesan yang tidak diingini. Okey, terima kasih Isyadul. Panjang lebar penerangan Isyadul tentang penggunaan produk kesihatan yang terdapat banyak dalam pasaran sekarang. Okey, dan seterusnya ada soalan contoh. Kita ada kertas 1, kita ada kertas 2. Jadi kertas 1 SPM masih lagi mengekalkan soalan objektif. Dan untuk soalan yang pertama, saya minta Alia. Boleh tak Alia? Okey, Alia dah angkat tangan. Okey, teruskan Alia. Boleh. Okey, untuk soalan pertama, antara yang berikut yang manakah bukan ciri perubatan moden? A. Kos rawatan yang rendah. B. Rawatan lebih berkesan dan lebih cepat. C. Pembuktian keberkesanan secara klinikal. D. Rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Jawapannya A. Kos rawatan yang rendah. Okey, betul. Tepat. Jawapannya adalah A. Dan seterusnya soalan nombor 2. Okey, Natasha, nombor 2. Okey, cikgu. Soalan yang kedua, antara yang berikut yang manakah tidak benar tentang perubatan tradisional?
Pilihan jawapan yang diberi A. Diwarisi turun-temurun, B. Amalan perubatan urutan tradisional, C. Menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan, dan D. Contoh ubat-ubatan tradisional ialah ginseng, halia dan pokok bunga raya. Jadi saya pilih B, iaitu amalan perubatan urutan tradisional. Ya, okey. Murid-murid di rumah juga perlu ingat pada soalan baca kata kunci yang ditebalkan, yang dihitamkan, contohnya tidak benar tentang perubatan tradisional. Okey, betul. B, amalan perubatan urutan tradisional. Sebab tadi urutan tradisional dalam kategori perubatan komplementari. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Ya, tinggi dah angkat tangan cikgu. Soalan yang ketiga. Silakan. Soalan yang ketiga ialah antara yang berikut yang manakah benar tentang bahan antioksidan? Jawapan dia D, iaitu beta-carotene biasanya ditemui dalam makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga. Masya Allah nervous. Dia sebut beta-carotene. Dia beta-carotene. Sebenarnya sebut beta-corona, cikgu. Biasanya ditemui dalam makanan berwarna merah, kuning atau jingga. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan contoh untuk objektif nombor 4. Siapa nak cuba yang nombor 4? Idin, silakan Idin. Nombor 4, antara yang berikut yang manakah fungsi akupunktur? A. Melegakan kerasahan dan kesakitan. B. Membetulkan semula kedudukan tulang. C. Membunuh kuman yang menyebabkan penyakit. Dan D. Merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Jawapannya ialah D. Untuk merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Okey, tepat sekali. Fungsi akupunktur adalah untuk merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Nombor 5? Nombor 5. Okey, Isyadul. Okey. 5. Apakah kesan penyalahgunaan ubat-ubatan? A. Menyebabkan obesiti. B. Menyebabkan ketagihan ubat. C. Meningkatkan sistem imunan. D. Menyebabkan ubat lebih berkesan. Jawapan saya ialah B. Menyebabkan ketagihan ubat. Ya, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan menyebabkan ketagihan ubat. Bagus, pandai. Dan Okey, cikgu. Sebelum kita nak pergi ke soalan yang ke-6, cikgu. Ya, betul, soalan kita 6. nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Boleh sangat. Ya, tapi sebelum itu saya nak imbas sedikit, cikgu. Yang mana tadi kita dah belajar mengenai apa itu radikal bebas, apa itu bahan-bahan antioksidan dan juga produk kesihatan yang ada dekat kedai-kedai farmasi semua tu, cikgu, kan? Ya, betul. Itu dia. Jadi kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung dengan soalan yang ke-6 dan ke-7, cikgu. Semuanya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Ros kita. Okey, tadi kita dah tengok dah beberapa contoh soalan cikgu, kan? Daripada 1 sampai 5. Dan sekarang ini kita nak tengok soalan seterusnya mengenai apa tu, cikgu? Okey, kita sambung semula untuk soalan nombor 6 dan soalan nombor 7. Contoh soalan dalam kertas 1 berkaitan dengan bab 10 ni. Okey, jadi soalan 6 ni, apakah kesan radikal bebas terhadap badan manusia? Okey, jadi kita tahu tadi maksud radikal bebas. Sekarang soalan bertanya tentang kesan. Kesan radikal bebas terhadap badan manusia. Jadi diberi 4 pilihan jawapan. A. Merosakkan kulit. B. Melambatkan penuaan. C. Merosakkan salur pernafasan. D. Menyebabkan mutasi dan kanser. Okey, jadi untuk jawapannya, siapa yang boleh jawab untuk soalan 6? Ya, kena diorang semua angkat satu kertas, cikgu. Boleh ke? Ada kertas ke kat situ semua? Ada kertas tak? Oh, tak ada kertas. Okey, soalan nombor 6. Siapa nak jawab bagi soalan nombor 6 ni? Apakah kesan radikal bebas, cikgu, terhadap badan manusia? Siapa nak jawab? Saya. Siapa tu saya tu? Oh, Elisa. Okey, Elisa. Soalan nombor 6. Silakan.
Soalan nombor 6, jawapan saya D, menyebabkan mutasi dan kanser. Menyebabkan mutasi dan kanser. Kanser. Okey, betul. Okey, itu adalah kesan radikal bebas terhadap badan manusia. Bagus Elisa. Seterusnya, dah halang-halang Elisa jawab soalan nombor 6. Habiskan je lah ya. Boleh habiskan soalan nombor 7? Baca soalan dengan pilihan jawapannya sekali Elisa. Okey. Boleh cikgu? Alright. Untuk soalan nombor 7, antara yang berikut, yang manakah bukan punca kerosakan DNA? A. Sisa toksik, B. Karbon dioksida, C. Sinar ultraungu dan D. Pencemaran udara. Jawapan saya B. Karbon dioksida. Okey, soalan kenapa pilih karbon dioksida tu Elisa? Bukan A atau C atau D. Sebab Tengok kata kunci dia dalam soalan. Apa yang ditunjukkan dalam soalan tu? Elisa? dia tahu bukan punca kerosakan DNA. Ya, betul. Pandai. Okey, maknanya soalan kita kena hati-hati. Walaupun objektif A, B, C, D, kita perlu tengok kata kunci soalan yang manakah bukan punca kerosakan DNA. Jadi, tadi jawapannya adalah apa, Elisa? Karbon B. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Sebab A, sisa toksik, C, sinar ultraungu dan D, pencemaran udara merupakan punca kerosakan DNA. Okey, dan habis sudah soalan contoh untuk kertas 1 berkaitan dengan bab 10. Okey. Jadi kita boleh rumuskanlah. Boleh, cikgu? Boleh. Izinkan saya untuk buat rumusan untuk bab hari ini. Kimia dalam perubatan dan kesihatan. Kita tengok. Pertama tadi kita tengok kaedah perubatan. Kita ada 3 jenis kaedah perubatan, kan? Tradisional, moden dan juga komplementari. Dan kita tengok setiap jenis perubatan ada ubat-ubatannya yang tersendiri. Dan kita kena tahu ubat-ubatan ni selain penting untuk merawat penyakit, kalau kita ambil bukan mengikut preskripsi doktor, bahaya sebab ada kesan penyalahgunaan ubat. Ya, jangan fikir kita nak kurus beli je ubat tanpa tengok, tanpa berjumpa dengan doktor. Bahaya tu. Betul, cikgu. Okey, so kita tengok seterusnya ada radikal bebas. Apa definisi radikal bebas? Apa kesan terhadap kesihatan manusia? Dan kita tahu radikal bebas diperoleh 2 faktor. Faktor dalaman dan juga faktor luaran. Yang ketiga kita ada bahan antioksidan. Apa tindakan terhadap radikal bebas? Dan yang penting ada bahan antioksidan dalam makanan yang kita peroleh setiap hari. Jadi galakkan diri untuk makan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Dan seterusnya kita tengok produk kesihatan. Produk kesihatan penting untuk membantu diri sentiasa dalam keadaan sihat, terjamin kesihatan. Dan kita perlu tahu apa bahan aktif yang ada dalam produk kesihatan. Ada soalan Akmal nak ditanyakan? Saya faham semua, cikgu. Mungkin ada murid-murid. Tapi cikgu, saya nak tanya kan, sebetulnya untuk mata pelajaran sains ni kan, ada yang cakap, kita kena menghafal, kita kena banyak buat latihan juga kan. Ini sebenarnya macam mana ni cikgu? Dia kena banyak menghafal ke atau banyak buat latihan ke untuk dapatkan putusan yang cemerlang tu cikgu? Kalau tanya saya, yang pertama pertama sekali memang kita kena timbulkan rasa minat nak belajar. Kalau tak minat, datanglah buku setebal alam ke, datang turunlah cikgu dari dewa mana pun tak akan berjaya kalau minat tu tak ada dalam diri. Itu yang pertama cikgu. Yang kedua kita kena usaha dengan cara macam mana? Cikgu mengajar dengar, betul tak? Dengar tu Masya-Allah, dengar. Okey, kemudian kita buat ulang kaji, kena fahamkan dulu, nota perlu ada. InsyaAllah A+ untuk sains. Betul? Dan mungkin saya boleh tambah lagi satu, cikgu. Mungkin kalau kita kurang faham dengan setengah bab ke atau topik itu kan, kita boleh tanya dekat kawan yang memang dia
mahir lah. Ya, mentor lah. Mentor lah Guru kan. muda. Macam saya akan cari Masya Allah. Okey. Terima kasih semua murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Dan tak lupa juga kepada guru kita yang hebat iaitu Cikgu Rosa Vida. Terima kasih banyak Okey, Cikgu. sama-sama. Semoga Cikgu sentiasa murah rezeki Cikgu. Samalah berbalik kepada saudara Akmal. Okey, jadi kepada anda semua di rumah yang mengambil mata pelajaran sains ini, saya ucapkan all the best. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. Didik TV KPM